Quran yang kita tengok dalam masjid, ditengok di rumah kita, benda apa Quran? Boleh tak sentuh Quran kalau tak ada ayat sembahyang? Tak boleh. Tapi kalau kitab fiqh, boleh. Cumanya kurang adab. Kalau kitab sirah sentuh tak ada ayat sembahyang, boleh. Kurang adab saja. Kalau surat khabar tak ada ayat sembahyang, lagi tak ada masalah surat khabar. Majalah tak ada ayat sembahyang, tak ada masalah, majalah saja. Tapi Quran ini, kalau siapa yang tak ada ayat sembahyang, dia pergi sentuh juga, hukum dia haram dan berdosa. Pasal apa tuan-tuan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab Quran ini adalah kalam Allah. Tuan-tuan, ni kalam Allah. Allah sendiri yang karang ayat-ayat di dalam Quran ni. Kalau hadis itu daripada Rasulullah, susunan ayat tu, makna daripada Allah Azza wa Jalla. Adapun Quran, makna dan susunan ayat itu adalah daripada Allah. Hak ni yang ramai orang tak sedar. Dan akhirnya orang meninggalkan Al-Quran. Kita hari ni, di dunia ni, kita nak melihat zat Allah tak ada peluang. Nak tengok zat Allah mana? Nak tengok tang mana zat Allah? Dalam syurga aja. Tetapi manusia lupa, kata para ulama, manusia lupa bahawasanya di sana ada kalamullah. Tuan-tuan, bukankah kita sebut kalam Allah? Kalam kepada Allah, ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau tak ada sembahyang tak boleh sentuh, dan Quran ini hanya dia saja yang kita boleh baca dalam solat. Kita Fatihah ayat Quran, kemudian lepas Fatihah boleh baca ayat Quran saja. Hadis tak boleh baca, zikir pun tak boleh baca. Lepas Fatihah baca ayat Quran saja. Kerana dia saja yang kalam Allah. Sebab tu Rasulullah dalam bulan Ramadan, Nabi pulun baca Quran. Dengan siapa? Dengan Jibril. Bertadarus. Wa kana Jibril, kata Ibnu Abbas, turun tiap-tiap malam dalam bulan Ramadan, fayudarisuhul Quran. Jibril bertadarus Al-Quran dengan Rasulullah. Tapi Jibril turun dalam bentuk manusia. Jibril baca, Nabi dengar. Nabi baca, Jibril dengar. Maka amalan tadarus adalah amalan yang dilakukan oleh Nabi dalam bulan Ramadan. Setiap malam dalam bulan Ramadan, Jibril turun tiap-tiap malam. Untuk apa? Tadarus Quran. Rugi sangatlah orang yang tak ada cinta Quran dalam hati dia. Saya tak tahulah nak bagi tahu macam mana lagi tentang kecintaan Quran ni. Di padang mahsyar, waktu orang semua diam macam ni lah. Tapi hak ni baru 150 orang. No? Mahsyar, semua manusia yang pernah hidup atas muka bumi ni bangkit di mahsyar. Hari ni ada 7 bilion manusia di atas dunia ni. 7 bilion. Ramai tuan 7 bilion. Allahu Akbar. 7 bilion ni kalau berdiri dalam Pulau Pinang ni tak muat. 7 bilion kalau berdiri dalam Kedah tak muat. Berdiri lagi hal lain dalam Perak tak muat. Berdiri saja, bukan kata suruh buat rumah. 7 bilion ni luas tuan-tuan. Maka padang mahsyar ni luas. Tuan-tuan bayang meja ni. Meja ni mahsyar. Di atas meja ni tidak ada ruang kosong walaupun untuk meletakkan satu kaki. Semua dah ada kaki orang. Nabi kata berjalan setapak ke depan pijak kaki orang, unduk setapak belakang pijak kaki orang. 7 bilion ke waktu tu? 7 bilion baru 2015. Baru 2015 punya orang. Sebab itulah bila kita tengok kanan di padang mahsyar nanti, kita tak nampak penghujung orang, tak nampak penghujung. Sesak nafas tuan-tuan. Sesak nafas. Sesak nafas, sakit, macam-macam lah. Kita pandang ke kanan, tak nampak penghujung manusia. Allahu Akbar. Ramai tuan-tuan. Pandang kiri tak nampak penghujung, tengok belakang tak nampak penghujung. Tengok depan nampak penghujung. Pasal apa?
Pasal depan ada neraka Jahannam. Depan kita ni mahsyar, depan ni ada neraka Jahannam, api dia duk naik. Ada penghujung lah. Maka api ni kita duk nampak dia punya lidah dia tu, duk naik tu, percikan dia tu. Tuan-tuan, tengok api tu saja, semua hak duduk di mahsyar ni kebiruan kulit. Allah cerita dalam Quran ni, bukan hadis Nabi, bukan pandangan ulama. Allah sebut zurqa. Saya tak ingat ayat tu. Kulit-kulit mereka berubah kebiru-biruan. Bukan mati, bukan disebabkan mayat tu berubah dah. Hidup, ada nyawa, ada badan dengan rupa bentuk macam ni lah. Dengan rupa bentuk macam ni lah, warna kulit macam ni lah, tak ubah 1% pun. Waktu tu kebiruan. Melihat dahsyatnya api neraka Jahannam hak duk naik, warna dia hitam. Api yang tidak pernah disaksikan oleh manusia. Tak pernah. Sebab api tu Allah dah bakar dan dah tak boleh bakar dah. Kemuncak kepada panas. Waktu tu tuan-tuan, semua orang diam. Macam mana? Macam ni. Ni diam. Siapa pun tak berani cakap. Malaikat tak ada dosa, ustaz, takkan tak bercakap. Keseluruhan malaikat menutupkan mulut mereka. Tuan-tuan tengok. Bukan malaikat, para rasul pun diam. Manusia biasa lagilah. Apa berlaku tuan-tuan? Nama pun dipanggil. Allah. Nabi kata ketika nama kalian dipanggil, kalian akan bercakap secara langsung dengan Allah tanpa ada perantaraan di antara kalian dengan Allah. Waktu tu nama kita dipanggil, kita pun pergi depan. Nabi Nuh, bila Allah tanya dia pun, Nabi Nuh dipanggil sebagai manusia pertama dipanggil, Nabi Nuh. Bila mai depan, Tuhan tanya dia, wahai Nuh, 950 tahun aku hidupkan kamu, adakah kamu sampaikan dakwah? Dia bukankah rasul? Dia rasul, bahkan ulul azmi lagi. Kena tanya ustaz? Kena tanya. Nabi Nuh nak jawab dengan Allah soalan pertama tu. Nabi Nuh kata bi'izzatika wa jalalik. Bersumpah-sumpah Nabi Nuh nak jawab. Kita hak muhung hari-hari ni, hak ngata kat orang hari-hari, hak mengumpat orang hari-hari, nak jawab macam mana? Nabi Nuh kata laqad ballaghtu qaumi, aku sampaikan dakwah 900 tahun. Siang malam tak pernah berhenti Nabi Nuh AS. Kemudian nama kita dipanggil, kita pergi ke depan. Macam mana tuan-tuan waktu tu? Macam mana? Layang tengok ni, lutut kita nak berdiri tu waktu tu. Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih, laisa bainaka wa bainallahi turjuman. Tak ada siapa yang nak tolong kamu untuk cakap dengan Allah Ta'ala. Tiba-tiba, ni cerita Quran ni. Tiba-tiba, apabila satu orang yang di dalam hatinya terdapat kecintaan kepada Al-Quran, dia cukup sayang dengan Quran, tiap-tiap hari jiran dia boleh dengar suara dia, bangun 5:30, belum subuh lagi dengar dia duk baca ada Quran. Ada tuan-tuan jiran saya, saat lagi waktu duha dengar dia duk baca Quran. Lepas mayang zuhur kita, makcik ni lepas maghrib baca Quran. Saat lagi sebelum tidur dengar sayu je suara dia. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mereka-mereka yang mendapat gelaran Datuk Seri Al-Quran tu di mahsyar nanti, apabila nama mereka dipanggil, ketika mana suasana mahsyar senyap sunyi, mereka ini akan diwakili oleh Al-Quran. Iqra'ul Quran, Nabi kata, bacalah Al-Quran. Fa innahu, sesungguhnya Quran, ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih, akan datang di hari kiamat
sebagai penyelamat kepada tuan-tuan mereka. Nabi kata, bila Allah panggil nama dia, Quran mai duduk depan. Quran mai duduk di depan. Lalu apabila ditanyakan soalan kepada lelaki ini, yang tolong menjawab kepada soalan-soalan amalannya ialah Al-Quran. Semua Quran tolong jawab, bukan tentang amalan dia baca Quran saja, kesemuanya. Kata Rasulullah, maka berhujjahlah Al-Quran itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Seronok tak kita waktu tu? Tak tahu nak kata. Ketika mana semua orang lain sampai biru takut berdiri depan Allah, nak kena cakap sendiri depan Allah, seluruh alam ini akan menjadi saksi kepada perbuatan yang kita buat. Botol yang melihat kita duduk dalam masjid, kapet yang kita berdiri untuk sujud dan sebagainya, kipas yang melihat kita solat, pasir, debu, tanah, rumput, pokok yang tengok kita nak main, semua akan dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar untuk jadi saksi kepada kita. Baju semayang kita, ketika mana semua manusia tak boleh kelu untuk bercakap di hadapan Allah, tiba-tiba Ahlul Quran, Quran sendiri pergi di depan dan tolong bercakap bagi pihak dia. Kita duduk belakang ni, tak tahulah punya bahagia waktu tu, punya betul waktu tu, sampai habis amalan dia. Quran jawab bagi pihak dia satu persatu amal yang dia kerjakan sepanjang hidup dia sampai selesai. Selalu orang yang mendapat kecintaan Quran ni selalunya tuan-tuan, semayang pun jaga, yang lain semua elok lah selalunya macam itulah. Sebab tu para sahabat, tabi'in dan sebagainya, tuan-tuan tengok Al-Imam Syafi'i bila masuk bulan Ramadan, dia akan khatam Quran. Selalu tuan-tuan dengar tazkirah Ramadan orang sebut khatam Quran Al-Imam Syafi'i ialah sebanyak 60 kali dalam bulan Ramadan. Ini bukan cerita dongeng ni. Kalau umai zaman kita, kita ada rasa macam boleh jadi ke ustaz, macam cerita 60 kali, bukan setahun, bukan setahun 60 kali, setahun dalam masa sebulan. Tak pelik ke? Wahai imam, kamu khatam Quran 60 kali. Jawab Al-Imam Syafi'i apabila disoal oleh anak-anak murid dia, kata Imam Syafi'i, aku hormat kepada bacaan Al-Quran khatam yang dibuat oleh Al-Imam Abu Hanifah 61 kali. Ada lagi, dia 60 kali, Imam Abu Hanifah 61. Warak dan tawaduk Imam Syafi'i, dia berhenti takat tu je. Sebab Imam Abu Hanifah bukan guru dia, tetapi tok guru kepada tok guru Imam Syafi'i. Atas lagi, grand kepada grand master. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, murid kanan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah murid kanan ada dua orang, Qadhi Yusuf yang pertama, Al-Qadhi Abu Yusuf, yang tu murid nombor 1. Murid nombor 2 yang paling kanan Imam Muhammad ibn Hasan, yang ni tok guru Imam Syafi'i. Bila dia dengar Imam Abu Hanifah khatam 61, dia berhenti dekat 60. Subhanallah. Kita dengar Imam Syafi'i khatam 60, kita berhenti dekat 6 muka surat setahun. Yang kita lagi hebat, Allahu Akbar terus. Peliklah kita ni, pelik. Para sahabat, Usaid ibnul Hudayr radhiyallahu anhu, ada 100 cerita Quran dan para sahabat. Yang tu antara tajuk kuliah saya nanti dalam Al-Kuliah. Bagaimana Al-Quran hidup dalam diri para sahabat dan Rasulullah. Tuan-tuan, sahabat baca Quran, Fatihah ya, hembus dekat tempat ulang patuk ataupun kalajengking ni, hilang terus. Kalajengking main sengat satu orang ketua kabilah, boh ubat tak lega. Selalunya ubat lega, tapi kali ni hak besar punya kalajengking. Bila kena hak besar punya sengatan kalajengking ataupun ulang tadi, bila tak lega, kabilah ni ligan kumpulan sahabat hak lalu
kawasan kampung lepak tak sat. Ketua kami kena sengat pi sat. Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dia pi tuan-tuan, dia baca Fatihah saja. Kita 18 kali Fatihah, kawan tu tak lega ni. Kuih sakit. Dia kata hambui apa ni? Kita pun duk waladhdall bagi panjang ni. Lah tak ada apa baca kita tuan-tuan. Bacaan saya dan bacaan kita semua tak ada roh, kosong. Kosong. Sahabat nama Usaid bin Al-Hudayr baca Quran, dia baca Quran, anak dia duduk sebelah kecil, kuda duduk tang tu. Kuda melompat. Dia berhenti, kuda berhenti. Dia baca, kuda lompat. Dia berhenti, kuda berhenti. Bila dia baca kuda lompat lagi, dia takut kuda tu hentam anak dia. Dia pun berhenti. Dia tengok di langit, ada ribuan bintang ataupun cahaya berkelipan yang sedang turun daripada atas. Kuih nak dekat dah. Macam lampu-lampu ni. Banyak. Dia pun tengok. Esokkan harinya jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, kemarin sekian. Cahaya apa ya Rasulullah? Banyak sangat yang turun. Nabi kata cahaya tu adalah malaikat. Wahai Usaid, kalau kamu terus baca Quran kemarin, nescaya seluruh penduduk Madinah akan menyaksikan kumpulan gerombolan malaikat itu. Ni bacaan Quran sahabat radhiyallahu anhu. Quran ni hidup dalam hati mereka. Quran ini menjadi penyeri dan penyegar hati mereka. Allahumma ja'alil Quran rabi'a qulubina. Bukan Nabi ajak ke doa tu? Ya Allah, jadikanlah Quran ini penyeri hati kami. Tuan-tuan, sebab tu ada orang bila dia pegang Quran, dia susah dah nak lepas. Lagi muka surat, lagi dia tambah, lagi dia berasa tambah, lagi dia berasa tenang, lagi dia berasa sejuk, lagi dia berasa seronok. Walaupun Khalid ibn Walid sibuk, sahabat juga sibuk. Khalid ibn Walid ni masuk Islam lambat sikit, tetapi Islam dia hebatlah. Bukan macam kita. Dia telan racun ni dengan hanya membacakan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baru baca doa Nabi ajak, bukan Quran lagi. Lalu ditelan racun tak setengah satu gelas. Tidak memudaratkan dia. No? Kita sebelum tidur baca ayat kursi, zikir, semua siap. Semua reset pening. Baru reset. Pening dah, duk pening lah pasal apa ni? Tak sat semua. Tak keluar bilik. Dah. Jauh iman kita tuan-tuan. Iman kita dengan sahabat. Khalid ibn Walid, setelah dia masuk Islam, Nabi terus angkat dia panglima perang nombor 1. Sampailah zaman Abu Bakar, sampai zaman Umar, sampai zaman Osman. Punya sibuk dia dengan perang. Lawan dengan siapa pun, kalau Khalid jadi panglima, mesti menang. Tidak ada satu peperangan pun yang Khalid jadi panglima dan umat Islam kalah. Tak ada. Sebab tu Sayyidina Umar pernah pecat Khalid Al-Walid serta merta apabila di dalam satu peperangan besar, tentera Islam yang jumlah dia puluh-puluh ribu tadi tanya, siapa panglima perang kita? Lepas sebut Khalid. Kalau macam tu mesti menang. Kerana nak menyelamatkan akidah umat Islam, Sayyidina Umar tak mau umat Islam bergantung dengan Khalid, tetapi bergantung dengan Allah. Sampai surat perletakan jawatan, perlucutan jawatan serta merta daripada Perdana Menteri waktu tu Umar bin Khattab kepada Khalid Al-Walid, Jeneral nombor 1 umat Islam. Khalid pun sampai, dia pun serah jawatan dia kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas ataupun Abu Ubaidah ketika tu, tak silap saya. Dia kata, aku bekerja untuk Tuhan Umar, bukan untuk Umar. Ni sahabat, tak payah perang, tak payah kelahi apa. Dia pun tahu bukan kerja untuk Umar. Khalid yang sibuk ini tuan-tuan, bila dia balik Madinah, bila dia nampak lembaran-lembaran Al-Quran, waktu tu atas tulang,
atas pelepah tamar, atas batu. Bila dia nampak Quran, dia akan sentuh Quran, dia teriak dan cium Quran. Kecintaan Al-Quran, dan Al-Quran itu hidup dalam diri para sahabat. Hidup. Dia pergi kat Quran, dia akan pegang, dia kata, aku tak sempat untuk mentelaah dan membaca kamu seperti orang lain baca. Dia tak apa, sebab memang dia ditugaskan dengan tugas berat. Memang tugas dia berat. Akan tetapi bila dia lalu tengok Quran, dia mesti pergi, dia kucut Quran, dia menangis dan dia akan angkat, dia kata, kalamu Rabbi, kalamu Rabbi. Apa dia kalamu Rabbi? Dia kata, ni kalam Tuhanku, kalam Tuhanku. Tuan-tuan, tadi saya sebut padang mahsyar tak ada siapa berani bercakap, tetapi ahlul Quran, Quran akan mai tolong berhujah di depan Allah bagi pihak dia. Jadikan Ramadan kali ini sebagai sebab untuk Allah meletakkan dan meninggalkan kesan dan kecintaan Quran dalam hati kita. Bukankah Ramadan adalah bulan yang diturunkan oleh Allah di dalamnya Al-Quran? Allah sebut dalam Quran, Syahrul Ramadan alladhi, bulan Ramadan, unzila fihi al-Quran. Bulan apa turun Quran? Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan lah Allah Ta'ala buat turun Al-Quran. Daripada mana ke mana? Daripada langit, daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Seketui semua 6,326 ayat ni kesemuanya. Bawa turun seketui daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia, kemudian daripada situlah Jibril buat turun sikit-sikit selama 23 tahun. Bulan apa Allah buat turun Quran? Bulan Ramadan. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, Quran dan Ramadan sangat sinonim. Tiba-tiba ada di kalangan kita yang tak sentuh pun Quran. Kena rasa takut tuan-tuan, kenapa Allah tidak memandang mereka dan tidak memberikan kepada mereka Al-Quran. Mesti kena rasa takut.